لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وبعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Adapun lawan sifat ma'ni itu tujuh juga. Pertamanya ajzu. InsyaAllah kita nak sambung ni lawan bagi sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Prinsipnya sifat wajib dan lawan ni dia takkan berada pada zat yang satu, masa yang satu. Jadi bila sabit sifat wajib pada Allah Ta'ala, tentulah ternafi lawan bagi sifat itu pada diri dia. Jadi antara lawan tu kita dah bicara lawan daripada nafsiyah dan salbiyah, yang ni lawan bagi ma'ani pula. Kata dia ada pun lawan sifat ma'ani itu tujuh juga. Macam mana ma'ani ada tujuh, lawan dia tujuh jugalah. Pertamanya ajzu, bahasa Arab sikit tu, artinya lemah. Lemah ni lemah apa? Lemah mengadakan sesuatu daripada segala mungkin ini, atau menidakkan sesuatu yang mungkin, atau menidakkan ada sesuatu mungkin itu, iaitu lawan bagi kudrat. Artinya kudrat ni kuasa. Siap, mudah aja saya tak urai. Keduanya disebut karhun, la yukallifullah nafsan illa usaha. Karhan au ta'an, ada sebut dalam Quran. Jadi kalau dia tak bubuh apa tu, kita baca karhun. Tadi ajzun, ni karhun, daripada kariha yakrahu, karhan karahatan. Tu kalau kita belajar bahasa Arab lah. Tentu nak baca kitab Jawi ni, Arab tu kena ada. Jadi dia baca apa? Karhun, macam karhun artinya benci. Maksud benci di sini buat sesuatu dengan tidak ada kehendak, lawan bagi iradah. Benci ni bukan dengan mana tak suka kan.
nak bubuh tu macam tu juga, tapi maksud dikenaki lawan bagi iradah. Jadi iradah lawan dia tak ada iradah, bahasa dia karhun, yang mana buat bukan dengan kehendak dia, dengan qasad dia, dengan keputusan dia, dengan kehendak dia. Subhanallah, itu maksud benci itu. Daripada menentukan segala mungkin ini. Apa maksud benci daripada menentukan segala mungkin ini? Benci itu dengan mana tiada kehendaknya pada mengadakan dia. Baik. Antara tak ada kehendak tu apa dia? Atau seperti lupa. Lupa bukan kehendak. Mustahil lupa pada Allah Ta'ala. Lupa ni sifat siapa? Kita. Banyak nak lupa. Allah subhanallah lupa. Satu, kalau kita belajar bab solat, imam lupa. Imam memang boleh lupa. Lupa bukan sifat Allah Ta'ala. Kaedah kita pula, bila sebut sesuatu perkara yang mustahil kepada Allah Ta'ala, ada anak misalnya, subhanallah, ada isteri, subhanallah, Allah duduk di arash, subhanallah, Allah ada muka, subhanallah, Allah ada mata, subhanallah, Allah ada tangan, subhanallah, Allah lupa, subhanallah. Satu imam lupa sebut subhanallah. Yang lupa imam. Nampak je imam lupa, terus tanzihkan Allah tak lupa, subhanallah. Itulah maksud dia zikir. Jadi antara kaedah kita berzikir ni, tengok makhluk, mana makhluk dalam keadaan naqis, kurang, subhanallah, tanzihkan Allah daripada kekurangan yang kita duk nampak dengan mata kita. Lepas tu imam salah, subhanallah, imam lupa, subhanallah, kita zikir, rasakan hebat Allah Ta'ala, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan. Imam rasa dia ditegur, okey, ya, kita bukan tegur dia pun, kita zikir. Jadi antara kefiat zikir, kalau faham dari situ, besar tu faham tu, apa dia? Sekeliling kita ni, bila kita lihat sesuatu yang kurang, lekeh, dengan nisbah Allah Ta'ala tak layak, tanzihkan Allah Ta'ala daripada kekurangan yang kita tengok pada makhluk tu. Tengok dia ni bodoh, subhanallah, Allah Ta'ala mustahil jahil. Tengok orang ni pelupa, subhanallah. Tengok orang jahat, cacat, subhanallah, Allah Ta'ala mustahil ada kekurangan macam tu. Tengok orang ni jahat, orang ni zalim, subhanallah, Allah Ta'ala maha suci pada sifat zalim. Itu kaedah zikir kita. Tengok benda-benda yang tak selayaknya nisbah pada Allah Ta'ala. Kalau tengok sesuatu yang menakjub pula, tengok, kagumnya, janganlah kagum kat makhluk tu. Allah yang bagi jadi makhluk tu hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kaedah ni. Tengok gunung tu, besarnya gunung ni, Allahu Akbar. Rasa takjub tu bukan kepada makhluk yang kita tengok, tapi hadirkan rasa hebat tu kepada Allah yang jadikan makhluk. Ini kaifiat zikir. Jadi tengok benda sempurna, ingat Allah. Tengok benda tak sempurna pun, ingat Allah. Tengok benda tak sempurna, tanzih Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Tengok benda sempurna, rasakan kesempurnaan tu pada Allah Ta'ala, bukan pada makhluk. Itu kaedah tu. Satu, mustahil lupa pada Allah Ta'ala. Baik. Dan lagi, atau lainnya, disebut ringkasnya, lainnya lupa, ataupun lainnya buat dengan tiada kehendak, dengan tengkerana. Tu apa? Tu terkerana, tengkerana. Biarlah bahasa dia.
tengkerana. Maksud tengkerana ni apa? Berkerana-kerana. Allah Ta'ala buat hujan pasal nak bagi basah bumi. Dia buat laut pasal ekosistem untuk menyejukkan bumi. Itulah. Itu tengkerana. Kita belajar dah lepas. Mustahil Allah Ta'ala buat ni berkerana-kerana. Yang dia ambil faedah dia tak buat dia. Allah Ta'ala dia buat makhluk bukan untuk manfaat dia, bukan juga untuk manfaat makhluk dia, tapi ada hikmah. Pasal apa kata Allah Ta'ala buat sesuatu bukan manfaat untuk makhluk dia? Pasal dia tak perlu buat apa-apa untuk manfaatkan makhluk dia. Dia boleh buat gitu. Macam mana dia buat malaikat tak perlu makan? Kat kita pun dia buat tak perlu makan. Boleh je. Untuk dia buat makanan untuk kita bukan untuk menyempurnakan makanan ke kita, dengan tu kita tak mati. Bukan macam tu. Bukan untuk ada survival hidup kita, Allah Ta'ala sediakan makanan untuk kita. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Allah tak ambil faedah pun untuk kita boleh hidup tu dengan dijadikan makanan. Tidak. Dia tak perlukan makanan untuk hidupkan kita. Macam mana dia boleh hidupkan malaikat tanpa ada makanan? Untuk dibuat, memang dibuat atas kehendak dia, peraturan dia, iradah dia, tentu dia, pentadbiran dia, alim dia, pakar dia, apa lagi nak sebut, yang faham dia, apa peraturan dia nak buat. Dia yang memperaturkan semua benda tu. Tanpa ada dibuat tu atas dia buat tu berkerana-kerana di atas dia, ataupun berkerana-kerana di atas makhluk. Tidak sama sekali. Tapi dia takkan buat sia-sia. Semuanya ada hikmah, rahsia. Kita ambil terus apa hikmah dia. Semua tu untuk kita mengenal Allah. Sebenarnya makhluk semua berhajat ke Allah. Makhluk tak ada satu pun berhajat ke makhluk. Atas perjalanan qalbi, perjalanan hati, perjalanan iman, makhluk semua berhajat ke Allah Ta'ala. Atas perjalanan sabab, pergi ambil sabab dengan makhluk. Atas tu yang atas kita belajar akidah macam ni. Untuk nak berjalan kita akidah, nak praktik hari-hari macam mana? Ni lah praktik kita. Memang kita tak dapat tidak lah. Kena berteduh, lampu, api, air, makanan, minuman, pakaian, isteri, anak, kawan, saudara mara, kenderaan, nelayan, petani. Perlu belaka matahari, bulan, siang, malam, semua kita pakai. Dan semua tu makhluk Allah belaka. Sebenarnya kita bukan hajat pada makhluk. Kita sebenarnya berhajat dengan Allah Ta'ala. Untuk makhluk ni laluan untuk kita kenal Allah yang sediakan semua ni untuk kita. He's the one that provided us all our needs. Punya putih sikit lah ya. Dia lah satu-satunya yang telah mensediakan semua keperluan-keperluan kita. No others. La saniya lahu fi ijadi hajatina. Tak ada yang kedua pada nak mengadakan dan nak menyempurnakan segala hajat dan keperluan kita. Tak ada. Allah wahdahu la syarikalah. Yang tu pun kalau kita boleh faham tu, insya-Allah memang jadi ahli tauhid. Yang ilmu kena belajar. Faham kena faham. Nak boleh betul-betul jali-jali tauhid, minta. Tu. Lepas tu ada kerja yang kena buat. Apa dia? Zikir, fikir. Untuk mengaji, belajar, terus dengar. Banyak hadir majlis-majlis seumpama ini. Seumpama ini ni apa? Seumpama kita mengaji ni, belajar ni, dengar. Untuk ambil pengajaran, ambil pelajaran. Lepas tu buat usaha dan ikhtiar yang selayaknya, yang sepatutnya untuk menghasilkan apa yang sepatutnya kita kena hasilkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita, faham dan kita pelajaran ni. Khasnya ilmu tu mesti diambil dululah. Baik. Ataupun dengan perangainya. Jadi tengkerana ni, yang itulah dipanggil elat. Allah Ta'ala buat bukan dengan tengkerana. Saya mengaji kalau almarhum Tuan Haji Ghazali dulu dibuat misalnya ni. Apa yang dipanggil tengkerana ni?
Kita kalau tak ada air, boring bumi nak untuk cari air kan? Itu boring tu, modern tu. Saya dengan dia sebut telaga je. Air tak ada, kita buat apa? Korek telaga. Orang dulu memang nak buat rumah telaga lah dulu. Tak ada air, nak duduk ke mana, tak ada air kan. Cari telaga dulu. Buat je rumah si cik telaga dulu. Kadang-kadang sebelum buat rumah telaga dulu. Korek ada telaga, kita duduk sini. Air banyak, jernih, elok pula tu. Okey. Kita korek telaga untuk air, tak? Kita korek telaga untuk air. Itu ada ikan. Tengok ada ikan. Ikan tu kita bukan buat, tapi tak sengaja. Korek air, korek telaga. Korek telaga untuk air, memang itu maksud. Ada ikan. Itu ada berudu. Itu apa? Itu akibah. Akibat daripada ada air, ada ikan. Tentu Allah Ta'ala dia buat kita bukan berkerana. Dia buat kita untuk kita dah terjadi, nak buat apa? Akibat daripada dia jadi kita. Dia jadikan kita. Macam mana? Kenali dia. Arif dengan dia. Tauhid dengan dia. Abdikan diri dengan dia. Yang tu yang kena faham, bukan kerana. Nisbah lagi. Kita korek telaga nak ambil air. Kita tengok lembu jalan jatuh, tu mampu. Tu apa? Soirurah. Jadi tu. Jadi satu kejadian yang bukan kita nak. Allah Ta'ala mustahil je. Allah Subhanahu Ta'ala kalau kata dia buat api, dia yang buat api, dia yang buat asap, dia yang buat bagi api hangus. Apa, kayu tu hangus, ada yang sebelum ada hangus jadi bara, lepas dia bara jadi abu, angin tiup boleh terbang, kayu ni menyala, api ni jalaan dia kuning, untuk ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau tu, ada jalaan berkilau tak berkilau lah, macam itulah, ada asap, ada jelaga, lepas tu ada uap-uap air yang akan terpeluak ke udara, oksigen bakar jadi karbon dioksida, semua satu tu, tak ada satu pun yang terkerana tak sengaja, yang bukan maksud dia. Tidak. Semua dengan kehendak dia, taksis dia. Dia yang buat satu. Tak ada satu pun yang istilahnya terlepas pandang ataupun ketidaksengajaan dia. Subhanallah. Tidak masalah. Kita tidak. Buat benda lain jadi benda lain. Ada benda yang tak sangka. Kita buat benda ni jadi macam ni. Buat benda ni jadi macam ni. Baik. Macam tu nak faham tengkerana tu. Kita pakai baju, kita pakai. Tapi bila kita jalan, kita bukan bawa baju, kita bawa badan. Baju ikut sekali, kain ikut sekali, ni ikut sekali, jam kita ikut sekali, cincin ikut sekali. Yang tu istilahnya buat bukan dengan kehendak. Kehendak kita berjalan, tapi baju ikut, semua ikut, serban ikut, kopiah ikut, tudung ikut, semua ikut. Allah Subhanahu Taala tak ada istilah tengkerana macam tu dia. Bahkan semua dekat iradah dia, taksis dia. Tu tengok betapa sempurnanya Allah Taala, betapa kamilnya dia di atas apa yang dia buat. Allah. Baik. Atau dengan perangainya, ataupun buat sesuatu dengan perangai. Perangai ni dasar bahasa Arab tabiat. Istilah perangai ni contoh dalam kitab, api menghangus, air membasah misalnya, gula manis, pisau memotong. Kita belajar akidah, ulama-ulama sebut dalam kitab akidah, bila kita potong dengan pisau, bukan pisau yang memotong. Pisau ni alat memotong, sabab memotong. Yang memotong sebenarnya Allah Ta'ala, makhluk tak beri bekas, tapi nak potong kena pakai pisau. Macam mana nak hidup macam tu? Macam mana nak hidup macam tu? Memang kena faham sungguh siapa Allah Ta'ala tu. Kalau tidak, yang tu dia dapat ilmu kan? Tak boleh nak syuhud, itu kot bahasanya. Tak boleh nak musyahadah, tak boleh nak dapat tauhid tu. Satu yang kena latih, ajar.
Allah. Semua keadaan yang ada kat kita ni, semuanya adalah jalan-jalan untuk kita latih untuk tauhid Allah. Kalau tuan-tuan saya dah tahu ni, saya ni ni apa? Nak ngajar kena ada suara, kena ada bergantung sesuatu, kena minum air banyak lagi, selasih semangkuk. Itu saya punya formula. Orang lain lah. Masa sebelum ni pun cuba macam lah. Macam mana? Kita, Allah yang buat semangkuk. Bayang no ada buah besar tu, rendam dalam air, mangkuk. Bukan manusia punya creation. Getah anggur selasih, hitam biji-biji, rendam, kembang. Bukan urusan kita. Semua ciptaan dia pula tu, semuanya ada hikmah dan rahsia. Tak cuba tak tahu. Bila cuba-cuba, dengan sebab ni suara kita ada. Yang bagi suara Allah. Makhluk tak boleh bagi suara, kita tak boleh bagi kita ada suara, kita pun tak boleh bagi kita ada suara. Takkan selasih, kembang semangkuk, orang getah anggur jadikan suara kita. Tapi kena ambil tu. Tu sebab dia. Ambil, bismillah. Jangan. Allah bagi suara aku, alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dia? La mutakallim illallah. Yang ada kalam ni Allah. Aku tak ada kalam. Ni bisu. Ni boleh bercakap macam mana? Dia bagi aku bercakap. Ni tak boleh bercakap, dia ambil balik. Ambil sabab untuk dia boleh bercakap balik. Dia yang bagi bercakap. Bukan selasih. Contohlah, ni saya lah, saya sebut saya. Saya sebut saya. Masing-masing tak sama. Dan apa yang ada keliling kita tu, yang tu adalah sebab untuk dan jalan untuk sentiasa rujuk kepada Allah. Fahamkan macam mana nak bawa tauhid. Allah adalah dirujuk. Khas saya sebut tadi, potong. Macam mana nak potong tu, pisau hebat macam mana pun, sebab mesti cari besi apa, katana ke, macam-macam nama besi apa, sepuh tujuh ke apa lah, tak kerti saya nak berbahasa-bahasa tu, made in Germany ke apa lagi ya, Perancis ke. Kalau besi buruk karat, mesti ada besi-besi tertentu lah. Sebab pergi cari, pergi buat apa. Kalau nak asah pun kena asah macam ni, teknik pakai kertas pasir ke apa kan, macam-macam alat ada. Itu orang tajam macam mana, buat sebab. Tapi dalam hati bila potong je lah. Bukan pisau memotong. Asikin la taqta' al-qati' huwa Allah. Pisau tak boleh memotong, yang memotong Allah yang putuskan. Pasal apa? Af'al kita pun tak ada kederat nak boleh potong, takkan pisau boleh potong. Untuk alat. Jadi letakkan makhluk tempat makhluk. Itulah. Memang ini pelajaran akidah. Dan pelajaran akidah macam ni dah tak ada berapa orang nak ajar. Saya dengar tutup guru duk syarah Isra Mi'raj. Kerana Isra Mi'raj dia benda yang mencari adat. Dia adalah mukjizat di dalam mukjizat. Dalam dia mukjizat, dalam mukjizat. Walaqad ra'ahu nazatan ukhra, kan. Dia kata Isra Mi'raj tu apa dia? Dia perkara mencari adat, nak menunjukkan bukan sabab buat sesuatu, tapi yang fa'il hakiki adalah Allah Ta'ala. Walaupun kita tak buat sabab, tapi boleh jadi. Dan kalau ada sabab pun, bukan itikad kita kepada sabab, tapi pegangan hati kita pada musabbibul asbab. Ini bawa di tauhid. Ilmu tauhid macam ni mesti clear, jelas sangat, supaya kita betul-betul dapat ilmu macam mana nak tauhid Allah Ta'ala. Khasnya atas kita bicara sini, kehendak ni menentu ni. Walaupun tengok ada kehendak, ada ketentuan nisbah pada makhluk, buat macam ni, sabab macam ni, lalu kot makhluk macam ni, itu atas perjalanan sabab. Adapun hati kita zikir la ilaha illallah tu untuk mentauhidkan Allah ni, nisbah menentu, tiada yang menentu. La iradat illallah, la qudrat illallah. Apa nisbah perbuatan atau umum kata la fa'il illallah, tak ada boleh buat perbuatan illallah. Kalau putus la qati' illallah, la hadi illallah, la mudil illallah. Tak ada siapa yang boleh buat sesuatu melainkan Allah Ta'ala. La mu'ti illallah, la mani illallah, la dar illallah, la nafi' illallah. Yang tu berakidah.
bab akidah. Tu nak, kalau kita perhati tu macam mana? Bab akidah kita ni banyak kena repair. Banyak sangat. Bayangkan kita yang dah mengaji ni, dah dapat asuhan tutup guru ni, kita kata kena banyak repair. Orang yang tak pernah belajar tauhid ni macam mana? Itu yang jangan tak tahu juga. Orang tak belajar, dia akan rasa dia terbelajar. Itu je masalah ni. Orang yang akan rasa dia tak cukup ni, bila dia makin belajar, dia makin dengan kita belajar ni makin menyerlah dan menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Itulah. Dia mudahan mengenalkan kita siapa, tak mana, tak fakir, berhajat kita. Hakikinya kau orang salah. Makhluk adalah laluan dan sabab saja. Waktu bab ni saya masa ngaji dulu kalau arwah patih, bahasa yang saya cukup berkenan. Sampailah ni bab mudah paling ingat mengaji dengan dia dulu. Bab tauhid ni dia ajar apa? Dia kata Allah buat semua, makhluk ni lalu. Makhluk ni lalu. Sempoi dia cara dia nak bawa tauhid tu. Kita masak contoh masak lah. Masak itu. Aku masak nak bagi sedap, bau garam hani. Laluan aja. Yang bagi semua Allah. Allah lalu ya la haula wala quwata illa billah. Hadirkan kata tak ada daya upaya nak buat semua ni, nak atur semua ni, jadi semua ni, melainkan Allah lah yang beri daya upaya. Fa'il hakiki adalah Ta'ala. Khasnya nak bagi rasa daya upaya tu. Memang nak tengok satu-satu tu, tak mampu kita nak perhati satu-satu. Tapi ambil umumnya apa? Daya upaya tu. Antara umumnya faham, makhluk tu umum, zat makhluk tu. Dan apa kita dah buat sabab tu, dengan ada perbuatan kita tu, pandangkan daya upaya kita bukan daripada kita. Maka Allah lah yang bagi kita kuwah daripada Allah Ta'ala, anugerah lah kita boleh buat. Itu kita dah tauhid. Baik. Asal nak sebut perangai. Perangai ni bahasa Arab ni tabiat. Istilah tabiat ni dah api mengangus. Tak. Api tak mengangus dengan tabiat dia. Yang menganguskan Allah. Lalu ikut api. Bumi boleh basah. Dah kena air basah dah. Air tabiat dia dah. Tak, bukan tabiat. Air basah. Allah bagi basah. Sebab dia air. Air laluan basah. Dia punya statement tauhid tu betul. Bila kita faham tabiat, kita akan kata maksudnya akidah kita tu ada i'tiqad makhluk boleh memberi bekas. Makhluk ni seolah-olah ada pada dia asar, ada pada dia PN. Dia boleh muasir dengan diri dia sendiri, zat dia sendiri, boleh menyebabkan, boleh berlaku sesuatu. Sedangkan makhluk mana boleh ada sesuatu, nak ada dia pun orang taklah bagi jadi. Takkan diri dia boleh membuat sesuatu, ada sifat sesuatu, ada perbuatan sesuatu, ada kesan sesuatu dengan zat dia sendiri, ataupun dengan kerana dia, ataupun atas tabiat dia. Tidak. Kita punya sepih buat tauhid macam mana? Makhluk tak beri bekas sikit pun. Al-mu'assir hakiki Allah. Itu akidah. Yang tu tak cerita ke orang tu. Tapi akidah betul. Atas perjalanan sabab, buat sabab bagi betul. Bab ni juga jaga. Ada orang mengaji akidah, bila belajar macam ni, bila tak dapat bimbingan guru betul macam mana dia dapat akidah, dia jadi sewil sikit. Sewil macam mana? Dia tahu pisau bukan boleh melukakan, pisau bukan boleh membunuh. Tengok, saya nak tunjukkan pisau tak boleh membunuh. Ambil pisau, asah tajam-tajam, tengok. Oh, bukan luka. Ambil. Letak. Bukan macam tu. Ataupun nak bagi yakin Allah Ta'ala yang beri mudarat manfaat. Ni, saya pernah jumpa geng-geng macam ni. Buat apa? Pergi duduk bawah trailer. Trailer nak berjalan, pergi bubuh kaki kat bawah tayar. Maksud apa? Bagi mudarat manfaat Allah Ta'ala, bukan trailer. Aku nak bagi yakin kat Allah Ta'ala. Bodoh, langkah-langkah patah. Tak, cara tu tak betul. Dia belajar ilmu akidah.
tapi tak dapat kaifiat macam mana nak ajar. Satu kita ngaji, tutup gua ajar macam ni. Kalau dahaga, ambil air, bismillah. Nak bagi rasa, minum. Dahaga. Suara tak ada ke, tercekik ke, mengkelan ke apa. Apa ni? Air, kau makhluk. Allah yang legakan aku. Ini mengkelan ni. Alhamdulillah. Allah hilangkan mengkelan aku. Lalu aku engkau. Alhamdulillah. Itu kaedah tauhid. Bukan macam ni, duk mengkelan ni. Aku tak nak air. Siapa? Makhluk. Tak hajatkan makhluk. Mampus gitu ya. Hanya bodoh. Tak erti kaifiat nak bawa tauhid. Kan macam tu. Dia jadi ngaji tauhid pak pandai ni. Ngaji tak habis. Ilmu dia betul. Kaifiat nak bawa tak pandai. Jaga. Jadi atas kita bicara tu, maklumat jelas. Apa dia? Makhluk dia takkan boleh memberi kesan dengan tabiat dia. Tidak. Subhanallah. Bahkan Allah lah yang membuat satu. Diri Allah Ta'ala sendiri yang buat. Makhluk ni istilahnya laluan. Baik. Iaitu kata dia tengkerana perangai ni lawan iradah. Artinya menghendaki lawan iradah. Iradah tu artinya erti iradah menghendaki. Lawan dia tak ada kehendak. Tak ada kehendak tu lupa, lali, lalai, mangli, terkerana tabiat, apa lagi, lupa, dipaksa. Subhanallah. Allah dengan kehendak diri dia yang buat setiap perkara. Jadi yang kalau kita belajar terus kitab-kitab yang panjang sikit pembahasan dia, di atas kata Allah ni buat dengan kehendak dia. Ada orang kadang boleh belajar tauhid ni dia muskil dah ni. Untuk bila semua kehendak Allah Ta'ala, pencuri jadi pencuri. Allah yang bagi jadi pencuri jadi pencuri. Tak payahlah takut pencuri, pasal Allah yang bagi jadi pencuri. Kehendak Allah yang bagi pencuri jadi pencuri. Dia dimuskil macam tu. Macam mana nak selesai? Dengar, tak habis belajar lagi. Baru satu bab, tak habis lagi. Memang yang Allah yang kehendak bagi jadi pencuri. Tapi Allah Ta'ala tak perintahkan untuk jadi pencuri. Dia tak pernah perintah. Dia tak pernah suruh jadi pencuri. Iblis, memang Allah yang memang nak bagi iblis jadi iblis, betul? Tapi Allah Ta'ala tak perintah iblis jadi iblis. Macam mana tu? Nak sebut kata apa? Perintah lain, kehendak lain, redha lain. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Macam mana? Ya roh yang pada apa yang ingat? Fa qudratun ighar iradatun wa ghairat amran wa ilman war ridha kama sabat. Kehendak, redha, suruh, tahu lain. Tak semestinya bila Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala suruh, tak. Allah memang nak kendaki iblis jadi iblis. Contoh mudah tu. Memang tak kehendak dia lah iblis jadi iblis. Ada kehendak siapa lagi? Tapi Allah Ta'ala tak pernah perintahkan iblis jadi iblis. Bahkan dia perintahkan untuk jadi taat, tapi dengan ikhtiar yang Allah Ta'ala beri pada iblis, iblis tak memilih untuk jadi taat, dengan tu dipersalahkan kepada iblis. Kehendak semua tak ada apa yang berlaku dengan tak ada kehendak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak pernah suruh apa yang benda larangan. Dia tak pernah suruh kufur, dia tak pernah suruh syirik, dia tak pernah suruh maksiat. Jadi jangan bila buat maksiat kata ni kehendak Allah Ta'ala. Memang kehendak dia, tapi dia tak pernah suruh buat benda tu. Bagi faham lah tu. Selalunya orang bela ni sini. Jadi aku mencuri pasal Allah yang kehendaki aku jadi pencuri. Satu aku jadi pencuri. Kehendak memang kehendak Allah jadi pencuri. Satu jadi pencuri. Allah Ta'ala suruh ke kamu jadi pencuri? Tidak lah. Allah tidak. Takkan kau nak salah ke Allah Ta'ala? Istilah kehendak ni ibaratnya, kalau ada orang nak pinjam motor kita, kita yang nak bagi motor kat dia, dia tu dia merempit. Merempit tu kan kehendak kita.
Bukan kita suruh dia merempit. Memang kita bagi dia motor. Yang dia merempit tu siapa suruh? Kita tak pernah suruh dia merempit. Macam itulah bandingan dia. Allah dijadikan kita, dibekalkan apa yang sepatutnya ada kita. Habis-habis kita yang langgar perintah dia. Memang dia bagi kita nyawa, dia bagi ada kita. Apa yang sepatutnya ada pada kita, dia yang anugerah dan berinya. Tapi dia tak pernah perintahkan kita untuk jadi maksiat, jadi kufur, jadi syirik, jadi menyalahi perintah dia. Jadi ada beza antara iradah, suruh, redha. Tahu memang Allah Ta'ala tahu. Tentu ada beza. Khasnya nak sebut mengenai suruh kehendak dengan redha ataupun izin. Selalu tutup bomo guna bahasa ni lah. Apa dia? Izin tu. Wah, nampak murni je dia buat. Dia buat japi apa-apa. Semua ni berlaku dengan izin Allah. Saya pun tak boleh buat apa-apa, melainkan semua dengan izin Allah. Tidak tak jadi. Allah tak izin lah tu. Ada tauhid konon. Padahal kantoi tak boleh buat. dia salah kan. Mana dia kantoi? Oh, dia buat sana. Yang ni tempat-tempat yang selalunya berlaku kecoh kat tempat-tempat yang ni. Ya. Ada orang kadang misalnya selalunya saya ngaji tutup guru dah disebut bab penguasa lah kan. Dia merintah, dia menang. Padahal di maksiat Allah telah menangkan kita. Wah, takbir, Allahu Akbar. Padahal buat kilara, pendek. Allah memihak kita untuk beri kenangan. Kita buat kedui kesyukuran. Seolah-olah apa yang dibuat tu orang tak ada restu. Pasal apa? Kerana memenangkan dia. Soal adakah menang tu redha? Belum tentu. Yahudi menang lah ni, redha ke? Orang tak ada redha Yahudi. Tak. Jadi nak tengok redha tak redha bukan tengok tak menang, tak kalah. Tengok taat tak taat. Satu kita tak perintah kerajaan tak ada masalah. Yang penting taat. Kalau memerintah pun duk engkar perintah Allah Ta'ala, bukan itu Allah Ta'ala merestui kita pasal kita dapat jadi pemerintah. Elok-elok je tu. Yang tu banyak orang tak faham tauhid, dia jadi celaru sangat. Puja dia masalah akidah tak ada. Lagi celaru, saya ngaji tegur dia sebut, dia kata apa? Lagi celaru dah dia celaru itu. Dia akan menghalalkan benda haram, benda salah dalam syariat yang dia buat di atas alasan kan Allah Ta'ala redha. Ni semua dengan izin Allah Ta'ala. Allah merestui kita. Yang haram tu jadi halal. Sebab kalau haram tentu Allah Ta'ala tak bagi kita buat. Tentu dia akan gagalkan rancangan kita. Tengok jadi. Itu tanda dapat izin daripada Allah Ta'ala. Kan? Berbelit-belit tu. Jadi kena faham ada beza antara iradah, kehendak dengan izin. Umumnya semua memang berlaku kehendak Allah Ta'ala. Izin, adakah Allah Ta'ala merestui dan izin? Izin ni bahaya sikit. Pasal izin dia memahamkan kehendak berserta dengan restu. Itu. Tak boleh gunakan izin melainkan benda yang dibenarkan syarak. Mana patuh SOP syarak saja boleh letakkan izin. Mana yang tak patuh syarak tak boleh menggunakan bahasa izin situ, pasal dia akan merosakkan akidah dari sudut mengiktikadkan benda yang haram itu seolah-olah direstui untuk dilaksanakan. Jaga sikit. Kita tak pergi mengaji, kata apa? Allah Ta'ala tak izin lah tu. Satu, aku tak boleh pergi mengaji. Seolah-olah dia tak pergi mengaji tu direstui. Ngaji tidur je misalnya. Dia tak izinkan aku dapat ilmu lah tu. Disalahkannya pula Allah Ta'ala tak izin ke dia. Jaga buat tu. Satu banyak sangat dalam masyarakat ni, khasnya kita dalam masyarakat Melayu lah, pasal ada istilah izin tu. Kata izin ni banyak menyebabkan orang bercelaru. Dia bercelaru tak mana? Tak iradah dan restu. Dengan izin ni dia combine dua, kehendak dan restu, redha. Dia faham tu. Dia mencuri pun berjaya. Ni tanda Allah Ta'ala izin kita.
Mencuri izin. Itu tampar dia sekali. Macam apa tampar aku? Allah izinkan aku menampar kau. Kena loyak buruk macam tu lah. Orang loyak buruk itu, kita loyak buruk dia balik. Baru dia faham. Oh ya. Apa pula kau izin pula? Bagi dia sedar situ kan. Situlah bahasa kasar dia, tampar lah. Itu je kan. Baik, saja sikit menyambil itu sebut di atas kehendak. Sini dia tak sebut lagi, saya tak perasan depan dia sebut atau tidak. Kemudian seterusnya ketiga, jahil. Jahil mustahil, ni lawan bagi ilmu. Artinya jahil ni apa dia? Bebal. Bebal tu. Bebal. Apa maksud bebal? Tiada mengetahui akan barang yang diketahuinya itu. Mustahil. Bebal pada Allah Ta'ala. Bebal. Kalau bahasa petani rasa dia bukan sebut bebal, dia sebut babi. Babil. Babi ni tak ada ilmu. Dia ni babi. Bukan babi tau, yang silap dengar babi. Seingat saya kalau belah petani, kalau eja macam ni dia tak baca bebal. Kita bebal lah. Kita pun bebal bodoh kan. Macam tu lah. Tapi kalau bahasa petani seingat saya, kalau babi, babil belakang je tak? Babi ni mana tak ada ilmu lah, bodoh kan. Babi. Dia ni babi. Jangan bunyi silap lagi, bunyi babi. Babi. Pasal nak kata dia lawan bagi ilmu. Jahil ya. Apa dia jahil? Babi. Kita ni kalau tengok perhati bahasa Melayu kita banyak kita tak tahu. Saya ni ada banyak benda tak tahu baca kitab lama lupa kita. Baik, jadi masuk kata babil ni, babil. Kalau nak bebal pun dengan mana tak ada ilmu, jahil. Tiada mengetahui akan barang ketahuinya itu, iaitu jahil tu lawan ilmu. Artinya tahu. Siap. Artinya arti ilmu tu tahu. Siap. Jadi jahil tu lawan bagi ilmu. Keempat, maut, artinya mati. Allah hidup, mustahil mati. Itulah prinsip kita nak bagi kenal rasa kehambaan. Mati itulah sifat kita. Jahil itulah sifat kita. Ni ada ilmu, Allah beri mau jadi ahli tauhid. Satu kaifiat diajar oleh ulama kita macam ni yang dapat tauhid. Sifat tujuh tu, ma'ani tu semua sifat Allah. Opposite dia yang mustahil pada Allah tu sifat kita. Kalau boleh bawa sifat kita, aku apa dia? Aku mayat, aku jahil, aku tak ada kehendak, aku tak ada kehendak, aku tak ada apa daya upaya. Itu masalah kudrat. Aku buta, aku pekak, aku bisu. Ni boleh macam-macam ni. Semua kurniaanmu ya Allah. Boleh bawa tauhid yang tu biasa. Dan ada ni kena rasa pula bukan kepunyaan aku. Semua ni hadirkan rasa hati. Ini amanah. Pendengaran amanah, penglihatan amanah, mulut ni amanah. Daya upaya kita amanah, ilmu kita amanah, akal kita amanah, nyawa kita amanah. Tak ada apa yang milik mutlak hak kita. Milik sebenar Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik dia mutlak apa ada langit bumi. Ini kaedah kaifiat nak bawa tauhid. Buat kadang-kadang masa buat tak sedar pun kadang-kadang. Setidak-tidaknya dah habis, la quwata la haula wala quwata illa billah. Betul nak buat bila? Buat lagi. Dia sampai istilahnya sedarah sedaging. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dapat sedarah sedaging ni. Seorang dapat sedarah sedaging, duk sentiasa tauhid Allah Ta'ala ni. Inilah tauhid hakiki. Inilah orang yang memang dapat tauhid, duk rasa apa yang ada pada dia tiada lain melainkan pemberian Allah yang Maha Esa. Baik. Lawan bagi hayat. Hayat ni artinya hidup. Kelima, somam, artinya tuli, iaitu lawan sama, artinya mendengar. Sama tu artinya mendengar. Keenam,
umyun ataupun ama, umyun ama artinya buta, iaitu lawan basar, artinya melihat. Ketujuh, bukmun ataupun bakamun, bukmun bakamun artinya kelu, iaitu lawan kalam. Kalam tu artinya berkata-kata, iaitu mustahil belaka semuanya bagi zat Allah Ta'ala itu. Adapun segala lawan sifat manawiyah itu nyatalah ia daripada segala lawan ma'ani yang tujuh itulah. Pertamanya, bila ajiz artinya yang lemah, iaitu lawan qadir artinya yang kuasa. Yang keduanya karih, pasal karhan kaunuhu karihan artinya yang benci, maksudnya tiada kehendak lawan bagi murid, murid ni artinya menghendaki. Ketiganya jahlun jahil, kita belajar bahasa Arab, dia mudah nak faham macam mana pembentukan antara sifat dengan orang yang punya sifat, zat yang punya sifat, macam mana nak kita nak bina kalimah tu, nak bina kalimah tu. Jahlun jadi jahil, Allahumma salli alaihi wasallam. Ajzun jadi ajiz, karhan jadi karih, mautun jadi mayyitun, mayyit. Disebut belakang dalam bagi ilmu yang tahu. Keempatnya mayyitun artinya yang mati, mayyit. Jadi mautun isim fa'il dia mayyitun, maut mati, kematian, mati, bahasa mudah mati. Yang mati mayyit, itu usolli ala hadzal mayyit. Mayyit orang yang mati. Maut, qul innal maut, sesungguhnya kematian, itu masdar. Yang tu kena ngaji Arab lah, tak dapat tidak. Bubuh tanam satu cerita, ya Allah kalau ada orang nak ajar Arab aku nak pergi. Apa cuti PKP ke apa kan, cari tempat yang boleh mengaji, pergi ngaji Ramadan ke, cari lah kan. Pasal dia alat untuk membantu memantapkan kita faham bahasa-bahasa Arab yang dipakai dalam akidah-akidah, dalam bab-bab istilah tauhid, fiqh, tasawuf. Hatta kita duk zikir sebut la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, faham word by word dengan disiplin bahasa Arab itu sedap. Kalau hanya terjemah dia tak tahu, memang tak best. Terjemah bukan sedap, terjemah tak dapat maksud pun sebenarnya. Nak saya sebut Maha Suci Allah, subhanallah. Subhanallah dia bukan perfect sentences, dia kena takdir dia baru jadi perfect sentences. Itu baru mudhaf pun ilaih. Subhana masdar mudhaf kepada mudhaf pun ilaih. Terjemah kita Maha Suci Allah, apa benda Maha Suci, apa benda, tak faham dia punya takdir dengan konsep bahasa Arab yang dia maf'ul mutlak bagi satu fi'il mahzuf. Asalnya musabbihu subhanallah. Panjang tu saya nak sebut. Ngajilah, ada peluang belajar memahami Arab ni best. Terjemah tak saja saya nak sebut macam tu kan. Nak menunjuk apa? Saya ngaji arwah Tuan Haji Ghazali, duduk dengan Datuk dulu ngaji kat dia, memang dia nasihat itu. Dia kata apa? Koma mengaji, kata dia, janganlah tengok terjemah, kata dia. Retilah Arab yang aku ajar tu, kata dia. Tengoklah nahunya, kata dia. Saya tiru dia terus biji kan ni. Tengoklah nahunya, muntadaknya, khabarnya, mana naatnya, idhafat mana apa, mana min, mana lam, mana fi, mana maf'ulun bih, maf'ul mutlak nak pasang mana macam mana. Tengok Arab itu, kata dia. Kalau tidak tak boleh gomoy lah, katanya. Itu bahasa dia. Saya kena hatu lah, kata, macam tu punya dia kita. Kita kalau ikut tengok terjemah, lega lah ada terjemah. Tak mahu ya. Tengok Arab tu sedap, sedap. Saya pasal terima asuhan dengan dia, mengaji dengan dia pun 4 tahun je. Lepas tu saya baru lagi mengaji kat arwah Patih ni. Allahumma. Tapi asuhan dia ajar tu supaya kita tengok Arab tu dengan semua disiplin ilmu dia ajar. Tak sedap tengok Jawi, tak sedap tengok Rumi, tengok Arab tu sedap. Faham Arab tu best, mantap lah. Pasal memang dia asuh itu. Dan nahu Arab tu saya kira
Dia ajar kita satu tu. Berkitab satu, ada benda yang tak ada dalam kitab dia sebut satu. Itu saya tunjuklah jampi macam mana. Tunjuk kat sini kan. Jampi dia satu buru boleh sebut satu-satu. Pasal apa? Itu alat untuk boleh faham. Baru kita akan faham betul secerah-cerahnya. Terang bersuluh faham bahasa Arab tu. Itu yang saya sebut bab dalil-dalil nakal dulu. Orang yang tak faham disiplin Arab, kita bagi dalil depan mata dia. Bahkan dalil dia punya akidah sesat tu, kita kata sesat. Dalil dia sebut tu dalil nak menunjukkan sesatnya dia. Bukan dalil untuk dia punya akidah tu betul. Dalil tu menunjukkan sesatnya kau faham gitu. Dalil tu bukan memahamkan macam mana kau faham. Saya ada kelahi dengan Syiah. Lama lah kelahi dengan Syiah dulu. Tahun berapa kan? 2015, 16 itu. Cerita apa? Cerita puasa, bab puasa. Syiah dia punya akidah dia, fiqh dia, ni cerita fiqh dia. Dia puasa bukan masuk maghrib. Dia puasa gelap baru maghrib. Maghrib ni gelap. Kalau takat azan cerah lagi, nak nampak orang, nampak jalan raya lagi, dia kata tak sah puasa semua, fasik. Puasa tak sah puasa. Allah, dia je seorang puasa sah. Dia punya syarat buka puasa gelap. Kelahi adalah kelahi dengan dia. Betul. Mana dalil gelap tu? Kata dia iza gharabati syamsu wa zalama al-lail. Kata dia bila terbenamlah matahari dan gelaplah malam, kata dia. Itu dah masuknya nak kata malam tu dengan gelap. Dia fahamnya tu, dia ambil dalil tu dengan terjemah. Saya kata apalah kamu ni, kesian kamu ni, kata dia. Itu sembangnya tu lah kan, sama santai, bukan buat majlis apa tak sembahan tu. Kata dia, kamu kata dengan gelap tu masuk maghrib. Tengok dalam hadis tu, mula-mula dia kata apa? Iza gharabatis syamsu, terbenam matahari, kan sebut gelap. Lepas tu baru fa'azlamal lailu, gelaplah malam, datang dengan fa, ya. Jadi yang menyebabkan boleh buka puasa tu gharabati syamsu, terbenam matahari, bukan gelap tu. Gelap tu aplikasi selepas terbenam matahari disusuli dengan gelap malam. Sebut dalam hadis tu gharabati syamsu. Tanya dia, Mika tahu tak gharabati syamsu apa benda? Tu i'rab apa? Gharabati syamsu tu nak i'rab apa? Maaf, saya tak tahu bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Tapi bahas dalil. Jadi pokok Wahabi pun macam ni ya. Na'udzubillah. Lepas tu hati-hatilah. Jaga pahaman ni. Satu tuan-tuan kalau tak ada skill tu, kelahi dengan perempuan ni, dia keluar ayat Quran, dia pening, tuan-tuan pun pening. Sebab kita pun tak kerti nak lawan dengan dia. Dia pun tak kerti apa, dia pun tak tahu dia duduk sesat kat mana. Astagfirullah. Cukup. Baik, murid. Kemudian seterusnya akan bakam yang kelu, lawan mutakallim, artinya berkata-kata, iaitu mustahil. Jadi semua lawan bagi ma'nawiyah ni mustahil belaka semuanya itu bagi zat Allah Ta'ala itu. Adapun segala yang harus bagi zat Allah Ta'ala, okay, nak masuk bab harus lah. Jadi bab mustahil selesai lah. Alhamdulillah. Ada soalan itu? Boleh? Mudah ya tak? Langkau. Macam mana ni lawan murid? Oh, mayit ni tadi. Oh, mayitun bebai. Oh tu. Mayit yang mati, iaitu lawan hayyun, artinya hidup. Kelimanya asam. Kita baca asammu. Asammu. Baca dia tak ada tanwin, bukan asammun, tak ada. Atau kena dengan Arab. Kenapa? Pasal isim fa'il dia di atas wazan af'al. Dia jadi sirah kan. Dia akan jadi ismul ladzi la yansarif.
Dia akan jadi kalimah yang ghairu munawwan, kalimah yang tak boleh ditanwinkan. Pasal apa? Pasal dia datang atas makna wasfi, wasfiyah, serta di atas wazan fi'il, benda tu. Ngajilah. Ngajilah. Asammu artinya yang tuli. Kalau summun, somamun tu pekak. Yang pekak, asammu. Kemudian jadi dia lawan bagi sama. Sama ni artinya mendengar. Kemudian keenam, a'ma. Umyun, ama, buta. A'ma yang buta. Kalau sebut Quran, ja'ahul a'ma, jadi a'ma yang buta. Hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Kalau summun bukmun umyun, summun bukmun umyun, summun pekak, dia bukan mana orang yang pekak, mana sifat pekak. Summun bukmun bisu, umyun buta. Yang tu kena ngaji khas bahasa untuk faham kenapa di atas wazan-wazan tu ada tanwin, tak ada tanwin, sirah dan sebagainya. Atau kita faham bahasa Melayu boleh faham lah tu tak? Kalau mustahil buta, tentulah yang buta lagi lah. Maksud yang buta tu apa? Zat yang bersifat buta tentulah mustahil. Dah sifat buta mustahil, apatah lagi buta tu ada di sifat, ada di zat, dengan tu dia jadi yang buta, tentulah lagi mustahil. Sifat pun dah mustahil, apatah lagi zat nak bersifat dengan sifat mustahil tu, lagilah bapak mustahilnya. Itulah kaedah mulazamah faham tu. Baik, siap. Kemudian lawan basar artinya melihat. Ketujuh, bukmun, bakamun artinya yang kelu, iaitu lawan mutakallim, artinya berkata-kata, iaitu mustahil. Iaitu semua ni mustahil belaka, semuanya maknawiyah. Ini lawan bagi maknawiyah ni bagi zat Allah Ta'ala. Adapun segala yang harus, situ dulu. Sambung lagi lepas solat, insyaAllah. Nak lajak banyak pun tak boleh, masalah kena berdoa lagi. Lajak lagi habis langsung relax sikit, oh nak boleh cakap balik. Inilah manusia naqis. Allahu Akbar. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamas malaikatil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala salatina ala asyrafil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa idada kalimatika kullama dzakara dzakirun غافلون. اللهم صل على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وكلماتك كلما ذكرك الذاكرون والعالمين الغافلون. اللهم صل على صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وكلماتك كلما ذكرك الذاكرون